Bismillah. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة والسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengkhatamkan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, yang mana kita ambil masa untuk khatamkan kitab ini dengan 16 majlis. Itu pun dengan huraian yang agak luas lah. Sepatutnya boleh khatam dalam tempoh yang lebih singkat. Jadi selepas bab haji, kita akan bincang bab yang terakhir, ialah bab al-bai'. Kita baca faslun wa man arada al-bai'a. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. قال فصل ومن أراد البيع والنكاح وغير ذلك فعليه أن يتعلم كيفيته وشروطه. Jadi saya sebut sebagai mukaddimah, barang siapa yang ingin masuk dalam bidang bisnes jual beli, dan juga untuk barang siapa yang ingin berkahwin, dan selain daripada itulah, kita nak sembahyang, kita nak puasa, kita nak pergi haji, kita nak sewa menyewa dan sebagainya, mestilah fa'alaihi an yata'allama kayfiyatah. Wajib ke atasnya belajar kaifiat untuk berniaga, kaifiat untuk berkahwin, hak-hak yang diwajibkan ke atas suami kepada isteri dan sebaliknya. Kewajipan-kewajipan fardu dalam bab haji, apakah beza rukun dengan wajibat dan sebagainya, kena belajar, wajib belajar. Jadi kesimpulan dia, kalau kita nak buat sesuatu, kena belajar dulu baru boleh buat. Bukan buat dulu. Buat dulu baru belajar, tak boleh. Jadi Sayrafi ni orang yang money changer. Money changer ni dia ada hukum hakam dia sendiri. Maka dia kena belajar cara nak hukum hakam yang berkait. Kalau zaman dulu emas dengan emas, perak dengan perak tukar, ataupun perak dengan emas tukar duit dalam bentuk begitu, mereka kena belajar hukum hakam yang berkait. Orang yang nak jual gandum dengan zaman dulu kan jual barang ni bukan dengan duit. Adalah dengan duit tu. Bagi perak dapat ayam, bagi perak dapat gandum dan sebagainya. Ada juga dengan cara barter. Kalau kita panggil sistem barter, itu jual beli tu. Kita bagi nasi ni, dia bagi nasi lain. Kita bagi beras ni, dia bagi beras lain. Kita bagi gandum jenis ini, dia bagi gandum jenis lain. Ataupun kita bagi gandum, dia bagi beras. Maka kalau kita nak bisnes dengan cara macam tu, kita juga kena tahu hukum hakam yang berkait. Masalah kita hari ni, kita masuk dulu. Lepas kita masuk, barulah kita kaji halal ke tidak halal sistem itu. Itu tidak bolehlah, haram. Kita kena belajar dulu, barulah boleh kita masuk. Okey, selesai. Wa syurutul bai' ni secara ringkaslah tentang bai'. Wa syurutul bai', syurut jamak kepada syartun. Jadi maksudkan dengan syurut kat sini ialah ma la budda minhu. Satu perkara yang tak nak mesti ada, mesti dilakukan, mesti dilaksanakan. Jadi termasuk bawah tu perkara yang rukun, perkara yang syarat. Boleh? Jadi yang dimaksudkan dengan wasyurutu ialah perkara yang tak nak kita mesti buat. Jadi termasuklah bawah perkataan syurut itu syarat sendiri dan juga rukun. Sebab rukun ni perkara yang ma la budda minhu, perkara yang tak nak kita mesti kita buat. Wasyurutul bai' dan syarat jual beli itu ialah al-ijabu minal bai' wal qabulu minal mushtari. Sebelum kita masuk al-ijab minal bai' wal qabul minal mushtari, kita bagi tahu dulu apakah makna al-bai'. Makna al-bai' sudut bahasa ialah muqabalatu syai' bisyai'. Kita muqabalah, kita tukar sesuatu dengan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ustaz Amirul pun jawab waalaikumsalam warahmatullah. Itu kita panggil bai' sudut bahasa. Sebab saya bagi, dia jawab. Boleh tak? Tu. Muqabalatu syai' bil syai'. Orang bergaduh. Orang ni penumbuk, orang ni terajang. Jadi orang ni bagi penumbuk, dan dia balas dengan terajang. Itu bai' lah kot, wallahu a'lam. Apa dia lagi? Saya sakit, Ustaz Muaz datang ziarah. Ustaz Muaz sakit, saya pula pergi ziarah. Jadi muqabalatu syai' bil syai'. Dia datang, dia mari ziarah, nanti saya balas balik. Itu kita panggil baik sudut lughatan. Begitu juga lah saya bagi duit RM10, Ustaz Amirul bagi contoh gandum 3 kilo. Tak, itu juga baik lah. Jadi baik pada sudut bahasa ni lebih luas maknanya. Muqabalatu syai' bil syai'. Kita muqabalah, kita tukar sesuatu dengan sesuatu. Kita serah sesuatu dengan sesuatu. Kita bandingkan sesuatu dengan sesuatu. Pada sudut syaraknya, muqabalatu syai'in makhsus bi thamanin makhsus ala wajh makhsus. Pada sudut syarak, muqabalatu syai'in bi syai' juga. Cuma syai'in yang makhsus. Barang saya nak jual tu, barang yang cukup syarat. Barang yang cukup syarat. Lepas tu, bi syai'in bi thamanin makhsus. Saya gadaikan ataupun saya muqabalahkan barang saya dengan duit. Ustaz Amirul nak beli barang kat saya. Barang saya tu mesti cukup syarat yang tertentu. Lepas tu, duit yang Ustaz Amirul nak bagi tu, adakah semua benda boleh dia tukar? Contoh saya bagi handset, dia bagi tarik 3 kilo. Tak? Ganti dengan handset. Nilai bagi handset. Tak boleh. Jadi ada yang saman, ada yang harga yang khusus. Yang mesti cukup syarat juga. Ala wajib maksud mengikut syarat-syarat ataupun cara-cara tertentulah. Jadi kalau tengok makna pada sudut syarak ni, dia lebih khusus, dia lebih dayiq, lebih sempit maknanya. Sebab apa? Dia muqabalatu syai'in makhsus. Saya bagi sesuatu. Contoh handset. Handset tu mesti cukup syarat. Maka yang tak cukup syarat akan terkeluar, banyak benda yang akan terkeluar. Lepas tu saya bagi itu, saya akan dapat sesuatu. Sesuatu tu apa? Sesuatu tu juga perkara yang cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, dia akan terkeluar. Dia tak boleh jadi duit. Tak boleh jadi barang untuk ditukar dengan barang yang kita nak. Boleh? Lepas tu, ala wajh maksud mengikut cara yang tertentu. Ataupun syarat-syarat rukun yang banyak lah yang dah dibincangkan dalam kitab fiqh ni. Okay, itu makna bai'. Okay, baca. Wa syurutul bai'i, dan syarat jual beli itu al-ijabu minal bai'. Mesti ada ijab minal bai'. Siapa bai'? Penjual. Contoh aku sebut apa? Aku jual ini kepada kamu dengan harga RM10. Tak? Ataupun aku bagi milik kepada kamu dakwah ni dengan harga RM10 kepada kamu. Tak? Ataupun kita sebut kepada kita punya pembeli, belilah ini daripada aku RM10. Ataupun aku hadiahkan kepada kamu ini dengan harga RM10. Tu kita panggil hadiah. Hadiah bisawab, mana hadiah dengan nilai, itu jual belilah. Aku hadiahkan, lafaz hadiah, cuma letak harga kat belakang. Aku hadiahkan dawat ini kepada kamu dengan harga RM10. Tak? Jadi mesti ada ijab daripada kita, daripada penjual. Wal qabulu minal mushtari, dan mesti ada qabul, penerimaan daripada mushtari. Jadi contohlah, contoh Ustaz Amirul. Ustaz Amirul, bila saya sebut, aku jual kepada kamu dakwah ini dengan harga RM10. Ustaz Amirul pun terima, ishtaraitu. Ustaz Amirul jawab, ishtaraitu, aku beli. Ataupun wa bata'tu, aku beli. Wa raditu, aku terima. Ataupun aku redha. Wa tamallaktu, aku jadikan ini milik aku. Tak? Itu dipanggil sebagai qabul, penerimaan, lafaz yang menunjukkan Ustaz Amirul terima jualan saya. Okey. Tadi saya yang mulakan dulu sebagai penjual. Aku jual handset ni kepada kamu dengan RM2,000. Ustaz Amirul sebut ishtaraitu, aku beli. Aku redha, aku terima. Kalau terbalik, maknanya lafaz diucapkan oleh Ustaz Amirul dulu, boleh? Ustaz Amirul sebagai pembeli, dia sebut apa?
Dia sebut aku beli handset, bukan handset, aku beli dakwat ini dengan harga RM10. Dia mari kedai saya, dia tengok harga 13. Jadi dia sebut awal-awal, saya beli daripada kamu dakwat ini dengan harga RM10. Saya pun sebut, biar tukar, aku jual. Boleh juga. Sah juga. Boleh? Ataupun Ustaz Amir sebut, aku terima dakwat ini dengan harga RM15. Saya pun sebut, aku jual. Maka juga berlakunya ijab dan juga qabul. Cumanya dimulakan dulu lafaz itu daripada mushtari. Lepas tu banyaklah syarat lain. Saya baca sikitlah dalam syarah ni pun ada sebut. Mesti ada ittisal, wala budda min ittisali al-ijab bil qabul. Mesti ada ittisal antara ijab dan juga qabul. Mesti ada ittisal antara ijab dan qabul. Apa ittisal? Ittisal ni tak boleh ada benda lain kat tengah. Contoh saya sebut, aku jual handset ni kepada kamu dengan harga RM10,000. Lepas tu kita sembang. Gua nak bola semalam Portugal lawan siapa semalam? Ada tak ada. Contohlah MU lawan Arsenal. Siapa menang? Sembang kita pun lama setengah jam. Lepas tu baru Ustaz Amir sebut qabil tu aku terima. Qabil tu apa? Qabil tu yang bid tukar yang saya sebut setengah jam sebelum tu. Tu tak boleh. Mesti bersambung terus antara ijab dan qabul. Tak boleh dipisahkan oleh satu kalam yang panjang, satu kalam yang ajnabi. Tu. Melainkan kalau kalam ajnabi tu berkait rapat dengan baik jual beli. Contoh saya sebut, aku jual handset ini, aku jual dakwah ini kepada kamu dengan harga RM10,000. Dengan harga RM15. Lepas tu letak kita bincang mengenai syaratul khiyar. Syaratul khiyar ataupun nak cari saksi kat atas jual beli ni. Kita panggil sini jap jadi saksi jual beli ni. Ataupun rahan gadaian dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Lepas perbincangan tu berlaku, disebut qabil itu tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab perbincangan yang berlaku tu berkait dengan rapat dengan ta'alluq syadid dengan apa? Jual belilah. Okey. Jadi itu syarat yang kedua, wala budda min ittisalil ijab bil qabul. Jadi kalau kita nak sebut secara teratur, pertama mesti ada ijab daripada bai' dan juga ada qabul daripada mushtari. Yang kedua mesti bersambung antara ijab dan qabul. Yang ketiga, wa an la yakuna mu'allaqan. Jangan mu'allaq. Jangan tergantung. Contoh saya jual kepada kamu dakwat ini bila datang bulan Ramadan. Lepas tu Ustaz Amir sebut ishtaraitu, tak sah. Sebab apa? Ada gantung. Kalau datang bulan Ramadan, tak boleh. Ataupun muakkad ni muakkad ni maksud dia, aku jual dakwat ni kepada kamu sebulan je jadi milik kamu. Lepas habis sebulan tu kalau tak habis lagi, aku ambil semula. Tak boleh gitu. Muakkad secara satu tempoh. Aku jual handset ni kepada kamu 2 bulan, tak boleh. Kalau jual beli mesti jual handset tu terus jadi milik dia sampai kiamat. Sampai bila-bila. Tak boleh jual sebulan, 2 bulan. Kalau nak buat lagu tu kena sewa lah, jangan buat jual beli. Akad sewa. Tak. Sewa boleh lah sebulan, 2 bulan, setahun tu. Okey. Wa an la yatakhallala bainahuma kalimatun ajnabiyyah walau okey, tak ada masalah. Seterusnya matan tu, macam matan. Mana matan? Wa an yakuna al-aqidani balighaini aqilaini rasyidaini mukhtaraini. Tu. Syarat seterusnya hendaklah untuk sahnya jual beli al-aqidan di mana saya sebagai penjual, Ustaz Amirul sebagai pembeli. Tak, mestilah kedua-duanya balighain, dah berakal. Balighain ni dah balik. Dah sampai umur, dah cukup umur, bukan budak kecil. Kalau budak kecil jual beli tidak sah. Balighaini, aqilaini, berakal. Kalau orang gila jual barang sama-sama dia, tak sah. Ataupun dia jual kat kita, tak sah. Ataupun kita gila kita jual kat orang yang sihat, tidak sah juga. Mesti dua-dua penjual pembeli berakal. Rasyidaini cerdik. Rasyidaini cerdik. Boleh.
Cerdik ni maknanya apa? Orang tu dia reti menggunakan duit dia dengan baik. Dia reti menggunakan duit dia dengan baik. Maknanya kalau dia pergi beli dakwah ni, harga RM10, dah letak situ RM1,000. Nak pergi bayar juga RM1,000 tu, tanda dia tu bodoh. Dah harga RM10, kamu percaya bulat-bulat RM1,000, itu tanda kamu ni safih, bodoh. Orang lagu tu tak boleh jual beli. Tapi mesti yang dicop lah. Mana dicop ni dihukumkan oleh qadi, orang ni bodoh. Kalau lepas dicop baru dah jual beli, itu tidak sah. Tapi kalau sebelum dicop, orang panggil safih muhmal. Dia safih, dia tak cerdik. Tapi jual beli kekal sah. Contoh lain apa? Nak kata orang tu safih. Dia pergi kat kolam ikan, dia tabur duit $1, $2 bagi makan ikan. Duit tu dia bagi buang. Tu safih, tak reti nak guna duit. Ataupun ambil duit $100, $1,000 buat isap rokok. Dia gulung duit tu, dia buat isap rokok. Itu orang yang bodoh. Walaupun dia ada PhD. Bodoh dalam bab ni lah. Beli coklat. Harga RM15. Cadbury contoh. Tapi dia bagi harga 100, lepas tu dia belah. Dia tak ambil apa? Tak ambil baki. Tak ambil baki sebab bukan nak sedekah, tak. Sedekah lah cerita lain ni. Memang dia jenis gitu. Jenis bodoh. Dia kira ambil barang, bayar duit, kira tak ada baki. Yang tu kita panggil orang safih. Tu masalah semasa kita tangguh dulu. Saya buat ni memang saya kurang berani lah. Saya kurang ambil tahu. Biar dalam kitab saya boleh terang lah. Tapi kita selesaikan dalam kitab dulu. Okey, tapi dia tak lari lah. Hukum akal yang ada ini semua dia tak lari daripada asas yang ada dalam kitab fiqh. Tak lari. Tak reti hak ni, tak reti hak yang mu'asarah ni. Kalau reti hak ni, nak masuk mu'asarah lebih mudah. Wa an yakunal selesai. Kemudian Rashidaini. Jelas Rashidaini tu secara ringkas begitulah. Mukhtaraini. Mesti dua-dua tu nak. Saya nak jual, Ustaz Amirul nak beli. Tak boleh ada salah seorang dipaksa. Ada orang paksa saya. Kamu tak jual handset ni, aku tembak berderai. Bersepai pada otak ni. Jadi saya dipaksa, saya pun jual. Tidak sah jual beli. Tidak sah jual beli. Ataupun Ustaz Amirul dipaksa untuk beli. Dia tak nak beli. Tak. Bila Ustaz Amirul sebut, ishtara itu aku beli. Juga tidak sah. Jual beli tak boleh dengan paksaan. Mesti dua-dua redha. Mesti dua-dua redha. Boleh? Tu. Tak apa, kita baca terus. Nanti kita baca kitab lain pula. Okey. Wa an yakunal mabi' tahiran. Ini syarat-syarat bagi barangan tu. Tapi kat sini dia bagi secara umum lah. Secara umum, al-bai' tu nak sah sebenarnya gini. Al-bai' dia ada rukun-rukun dia. Tak? Rukun dia apa? Rukun dia ada apa rukun? Rukun bai', rukun jual beli ada 3 lah. Tak? Penjual, pembeli satu. Penjual, pembeli dia angkat satu. Maqud alaih. Maqud alaih itu maknanya apa? Barang yang dijual, lepas tu duit untuk diterima oleh pembeli. Lepas tu sirah. Sirah tu lafaz yang diucapkan. Kalau kita pecah jadi 5 lah. Penjual, pembeli, duit untuk buat bayaran, lepas tu barang yang dijual, lepas tu sirah. Setiap daripada 5 ni ada syarat-syarat dia. Kat sini Syekh secara borong. Secara borong begitulah terang. Jadi sekarang ni kalau tengok nak terang syarat bagi mabek, bagi barang jualan. Mabek tu barang jualan. Adakah semua barang boleh dijual atas nama bai', atas nama jual beli? Maka kita sebut tidaklah. Bukan semua benda boleh dijual. Boleh dijual tu boleh, tapi tak sah lah kalau tak cukup syarat ni. Wa an yakunal mabi' tahiran. Hendaklah mabek itu barang yang dijual tu mesti suci. Maka jual anjing, jual khinzir, jual adik-beradik babi dan khinzir, maknanya babi,
berzina dengan anjing, keluar anak dia tu juga tak boleh dijual. Ataupun babi berzina dengan lembu, dapat anak juga haram dijual sebab dia akan ikut hukum yang lebih berat, iaitu najis mughalladhah. Jadi najis tak boleh dijual. Air kencing, jual air kencing. Seliter RM10. Tak boleh. Ataupun mutanajis yang la yumkinu tuhuruhu bil ghusli. Kita juga tak boleh ataupun tidak sah menjual barang yang mutanajis. Barang yang mutanajis. Apa mutanajis? Apa beza najis dengan mutanajis? Najis ni memang zat dia najis. Air kencing, tahi, tak, air wadi, air madhi, babi, khinzir. Memang zat dia tu najis. Tak boleh nak jadi bersih. Memang dia tu sendiri najis. Kalau mutanajis, dia bersih. Dianya bersih. Tapi apa? Menjadi najis. Terkena najis, maka jadi mutanajis. Contoh baju saya ni bersih. Kena najis, jadi mutanajis. Tak? Kalau mutanajis boleh dijual tak? Ada perincian. Kalau boleh dibasuh, maka boleh dijual. Boleh disucikan dengan cara basuh. Contohlah baju saya ni kena darah sikit. Ketika darah tu masih ada, saya jual kepada Ustaz Amirul ataupun Ustaz Syahmi. Aku jual baju ni kepada kamu dengan harga RM20. Ustaz Syahmi pun qabil tu. Sah tak sah? Walaupun ada najis. Walaupun baju ni mutanajis. Sebab apa? Sebab dia boleh disucikan dengan cara basuh. Ustaz Syahmi balik, dia basuh. Boleh tak? Okey. Yang tak boleh je, apa? Yang mutanajis yang tak boleh dibersihkan dengan cara basuh. Contoh, apa nama? Minyak masak. Minyak masak masuk, kita sebutlah seekor tikus. Boleh tak dibersihkan kembali? Tak boleh lah. Tak boleh dijual. Tak boleh dijual. Ataupun minyak zaitun, cuka. Tu kalau masuk najis tak boleh dibersihkan dah. Tak boleh dibersihkan dengan cara basuh. Ni air ni masuk najis. Bila masuk najis, boleh tak saya basuh air ni sampai jadi bersih balik? Tak boleh dah. Jadi bila air tu dah masuk najis, saya tak boleh jual dah, haram. Kalau jual pun tidak sah. Tidak sah tu maknanya harta yang saya dapat tu haram. Air yang orang tu dapat tu haram. Tak apa, baca dulu. Wa ma in tanajjasa, juga air yang najis. Air yang bernajis, air kosong, air mutlak yang masuk najis bila cukup syarat. Contoh air tu banyak, lepas tu masuk najis sehingga berubah bau, rasa ataupun warna, maka jadi najis. Air tu boleh dijual tak? Tidak boleh. Tidak boleh. Sebab apa? Air tu sekalipun boleh menjadi suci, tapi bukan dengan cara basuh. Malah dengan cara mukatharah. Kita sebut dalam bab air yang najis, air yang mutanajis. Kalau kita masuk air yang bersih tak? Bila cukup 2 kullah dan ke atas, air tu kembali menjadi seperti biasa. Hilang bau najis, rasa najis, warna najis, air tu akan kembali suci. Betul tak? Jadi air tu walaupun mutanajis boleh menjadi suci, tapi dengan cara mukatharah, ditambah air. Bukan dengan cara ghusl, bukan dengan cara basuh. Oleh sebab itu tak boleh juga dijual. Nak jual, kita mukatharahkan dulu. Tambah air, bagi suci, baru kita jual. Jangan jual ketika mana dia tu masih mutanajis. Kalau jual baja atau benda-benda yang berkait dengan tu, tidak sah. Kalau atas nama jual lah. Biasa benda tu orang tak jual, orang akan sebut, orang panggil apa? Allah apa? Istilah tu. Raf'un liyad. Angkat tangan. Contoh saya ada anjing. Anjing tu di bawah jagaan saya. Dia bukan milik. Kita sebut milik lah. Tapi sebab dia tak boleh jual beli, dia bukan milik saya. Dia di bawah jagaan saya. Jadi bila saya nak jual, saya tak boleh sebut bi' tukar, aku jual. Lafaz tu tak boleh. Kena sebut rafa'tu yadi. Aku angkat tangan aku daripada anjing ni, dan aku serah kepada kamu dengan RM10,000. Boleh? Jadi kekal dapat duit. Tapi bukan atas nama baik. Atas nama jual beli tak boleh. Katanya itulah cara raf'un liyad. Dengan cara kita angkat tangan kita
Bukan kena akad sungguh lah, tak. Maknanya kita bebaskan hubungan kita dengan anjing tu. Dengan cara kita akad tangan. Ni bukan milik aku dah. Ambil lah RM10,000. Tapi bukan atas nama jual beli. Atas nama jual beli tidak sah. Selesai. Wa an yakuna al-mabi' tahiran muntafa'an bih. Mesti mabi' itu muntafa'an bih, boleh diambil manfaat. Walaupun dengan warna sahaja. Tak boleh makan binatang tu, tapi tengok warna dia kita syok. Contoh burung merak. Cantik. Jadi jual sebab nak tengok warna dia. Ataupun kita nak dengar bunyi dia yang sedap. Tak boleh juga, walaupun benda tu tak boleh dimakan. Sebab kita boleh ambil manfaat melalui bunyi dia. Kita jual kucing tak boleh makan. Tapi kucing ni digunakan untuk untuk tangkap kucing. Tangkap tikus. Jadi ada manfaat yang kita ambil. Tak? Kita beli beruk. Beruk tak boleh makan. Tapi boleh tak dijual beli beruk tu? Boleh. Sebab apa? Beruk ni boleh untuk jaga rumah kita kalau dia latih dan sebagainya. Tapi kalau ada manfaat, contoh hari ni lah, harimau apa semua tu, manfaat di zoo lah untuk kita kenal jenis-jenis ataupun untuk kita tambah ilmu. Bila kita pergi ke sana, orang yang beli tu pun untuk jaga untuk tujuan-tujuan yang mereka boleh ambil manfaat lah. Tak, yang tu tidak ada masalah. Lama sangkut ya. Tak apa. Kita baca lagi. Terus. Wa an yakuna mamlukan lil maqduran ala taslimih. Maqduran ala taslimih. Maqduran ala taslimih ni maksud dia apa? Barang tu mampu untuk diserahkan. Contoh saya nak jual ni. Saya mampu serahkan barang ni kepada Ustaz Amirul sebagai pembeli. Boleh? Itu. Jadi barang-barang yang tak mampu untuk diserahkan, maka tidak sah dijual. Contoh handset saya kena curi. Saya tak mampu untuk dapatkan balik handset tu. Maka saya sebut kepada Ustaz Amirul, aku jual handset aku yang kena curi tu kepada kamu RM3,000. Ustaz Amirul pun qabil tu, tidak sah. Ataupun barang saya hilang, ataupun hamba saya lari, yang mana keduanya tu saya tak tahu hilang kat mana. Nak dapatkan balik pun tak tahu cara lagu mana. Saya pun sebut kepada Ustaz Hanif, saya jual hamba saya yang lari tu dengan harga RM300,000. Tak. Ustaz Hanif pun sebut qabil tu tidak sah. Sebab apa? Sebab barang tu tak boleh, saya tak mampu nak serahkan. Tak mampu saya serahkan dan tak mampu pula si pembeli untuk mengambilnya. Kalau saya tak mampu nak serah tapi si pembeli mampu untuk mengambilnya sendiri. Tak. Contoh dia polis ke apa, tak dia mampu mengambilnya sendiri, maka jual beli begitu sah. Contoh yang saya kena curi, saya memang tak boleh nak dapatkan dah daripada orang yang curi tu, gangster kawan tu. Tapi kawan saya Ustaz Hanif gangster juga. Polis. Ni ada kata, Ustaz, jangan risau Ustaz. Ustaz serah pada saya boleh dapatkan balik. Jadi Ustaz jual handset tu kat saya. Saya pun sebut, saya jual handset tu kepada kamu RM2,000. Ustaz Hanif sebut qabil tu. Ustaz Hanif pun pergi tangkap dapat handset tu. Maknanya dia dapatkan balik handset tu. Siapa yang dapatkan handset tu? Pembeli, bukan saya. Jadi syarat dia sama ada saya boleh serah ataupun si pembeli tu boleh ambil sendiri handset tersebut daripada pencuri dan sebagainya. Wa an yakuna mamlukan lil 'aqidi. Ada tak dalam grup kita ni yang ambil muamalat Islam? Muamalat Islam ni dia satu bidang kiri bidang yang lain pula. Banyaklah kalau kita tengok kat Facebook tu pakar-pakar yang kita boleh ambil manfaat. Ramai sangat. Tapi cari yang molek lah. Kan semua benda halal jam juga. Antaranya pun yang bagus-bagus. Datuk Daud Bakar lagi, siapa dia? Aznan apa nama tu? Dr. Aznan. Lagi sepupu kawan saya tu Ustaz apa nama doktor apa. Kadang dia orang ni low profile mereka yang ada prof ni kadang-kadang low profile, tak menunjuk tapi ilmu banyak. Jadi kalau nak ambil ilmu yang
ada pada sudut apa tu contemporary muasarah ni, bolehlah follow mereka, baca apa yang mereka tulis, tapi tak lari daripada perbahasan kita lah. Memang ibu dia memang turas, tak ada lagi dah. Okey, selesai. Wa ayyakuna mamlukan lil aqidi, syarat seterusnya barang tu milik saya sebagai penjual. Milik saya ni saya boleh jual. Tak ni dakwat ni. Tunjuk dakwat ni sebab kebetulan dakwat ada tepi ni, ambil kitab lah. Nampak Syamil sikit. Ni kitab ni. Qatrun Nada. Saya jual kitab ni, Syarah Qatrun Nada, kepada Ustaz Amirul dengan harga RM30. Ustaz Amirul sebut qabil tu. Boleh jual. Sah. Sebab apa? Itu milik saya. Aul alaihi wilayah aw wakalah. Ataupun bukan milik saya, tapi saya ada kekuasaan ke atas barang tu. Ataupun saya ada wakalah. Kalau wakalah mudahlah. Wakalah ni maknanya saya wakilkan Ustaz Amirul. Ustaz Amirul ni, anak wakil hantar, tolong jual kita anak ni. Anak sibuk harga RM30. Nanti hantar ambil RM5 upah. Ustaz Amirul jual. Ustaz Amirul jual tu barang siapa? Bukan barang Ustaz Amirul, barang saya. Kitab saya, tapi sah. Sebab apa? Ustaz Amirul diwakilkan oleh saya. Ataupun wilayah. Wilayah ni, contohlah saya berhutang. Tak mampu nak bayar. Tak, maka orang yang bagi hutang kat saya tu minta. Akhir sekali mereka jumpa hakim apa bagai semua tu. Dan akhir sekali datanglah hakim ke rumah saya, qadi ke. Datanglah hakim ataupun qadi ke rumah saya, dia sebut, Ustaz ni tak mampu bayar. Dan dia orang ni perlu sangat duit tu lah. Jadi saya cadangkan Ustaz gini lah. Ustaz jual lah ni benda-benda yang rasa tak perlu ni, Ustaz. Kipas ni ada 2, jual dah 1. Kereta ni ada 3, Ustaz. Ferrari sebuah, Porsche sebuah. Tak, Saga hitam tu sebuah. Jadi Ustaz jual Saga tak apa, Ustaz. Dapat RM15,000 kepadanya dah. Saya tak nak. Saya sayang Saga tu. Padahal Saga ayah je pun. Tak, sayang. Jadi saya tak nak jual. Ketika itu hakim boleh paksa saya jual. Saya tak nak jual juga, dia boleh lafazkan sendiri, aku jual kereta ni kepada kamu. Hakim yang tolong jualkan. Ketika itu sah juga. Sebab apa? Hakim ke atas barang saya tu ada wilayah. Itu satu penjelasan lah. Ataupun wilayah ni juga kita boleh sebut barang anak-anak kita. Kita boleh jual barang anak-anak kita kalau ada keperluan untuk kita tanggung dia dengan duit tersebut, duit jualan tersebut. Itu. Sebab ada syarat-syarat tertentu lah. Selesai kat situ. Okey. Mana lagi? Wa an yakuna ma'luman lil aqidain. Wa an yakuna matan. Wa an yakuna ma'luman lil aqidain. Hendaklah barang itu maklum, diketahui bagi penjual dan pembeli. Ainuhu wa qadru. Ain tu zat dia tu. Nak jual handset ke kereta? Motor ke baju? Qadar. Nak jual kereta tu berapa buah? Sifat kereta tu tahun bila? Baru ke second hand? Dah berapa lama pakai? Ada rosak ke tidak? Jadi setiap perkara tu ada sifat tertentu yang kita kena check betul-betul lah. Kalau kita tak check, dah akan jadi pergaduhan di waktu akan datang. Sebab perkara tu, contohlah, handset. Sifat handset original ataupun tak original. Tak. Tu. Harga dia jauh. Jauh. Jadi masing-masing kena tahu. Penjual tu kena tahu barang tu ori. Yang pembeli pun kena tahu tu original. Sebab bila berlaku kesilapan, contoh penjual tahu original, jual. Pembeli tengok, ni bukan original ni. Jadi bila dah sepakat nak beli yang original, dapat yang barang ciplak, boleh pulangkan balik. Kita panggil raddu bil aib. Kita pulangkan balik sebab ada aib. Ada syarat-syarat lah. Boleh jadi kena tahu sifat dia. Kena tahu sifat. Jadi nak tak nak, mesti penjual dan pembeli kena tahu ain barang yang nak dijual. Handset contoh. Qadar nak berapa biji. 1 buah ke 2 buah. Sifat tu apa?
jenama Samsung ke, jenama Oppo ke. Dia bukan Oppo daging tu kan. Yang tu makanan. Lepas tu apa nama? Ya, jenama tertentu lah. Xiaomi ke apa. Jadi kena maklum. Tak ada jual handset. Berapa gig tak tahu. Sifat macam mana tak tahu. Kelajuan macam mana tak tahu. Storage. Lepas tu made in mana pun tak tahu. Semua benda tak tahu. Kira nak beli je tak boleh. Tu zaman hari ni lah. Contoh zaman hari ni. Kalau kita tengok contoh zaman dulu. Fala yasihu bai'u ahadits thawbain. Aku jual kepada kamu salah satu daripada dua baju ni. Hak mana saya nak jual? Tidak sah. Atau aku jual kepada kamu salah satu daripada hamba ni. Yelah, salah satu tu mana? Kena tentukan yang ni. Bila kamu sebut yang ni, aku tengok, orang ni padan lah 300,000 nak jual kat aku. Tapi kalau hak ni 100,000 aku tak nak beli. Tu. Okey, ataupun aku jual kepada kamu gandum seguni. Ataupun satu sebesar rumah ni. Aku jual kepada kamu gandum kilo dia tu, berat dia tu seluas rumah ini. Berapa luas rumah ni? Saya tak tahu, awak tak tahu. Sebagai pembeli tidak sah. Selesai. Wa yakuna ma'luman lil aqidaini ainuhu wa qadruhu wa sifatu fala yasihu bai'u ahadits thawbain, maka tidak sah jual salah satu daripada dua baju. Awil abdain, salah satu daripada dua hamba. Wala bai'un bimil'i hadza ta'aman, juga tidak sah jual. Aku jual kepada kamu gandum dengan milik. Milik ni dengan penuhnya satu rumah. Ataupun satu bilik. Ataupun satu bekas. Bekas tu kita pun tak tahu qadarnya muat berapa kilo. Saya tak tahu, dia pun tak tahu. Tidak sah. Ataupun salah seorang tahu. Salah seorang lagi tak tahu. Tak boleh juga. Kalau nak jual ikut pakai kail, ikut sukatan, saya kena tahu sukatan tu muat 3 kilo. Saya sebagai penjual, sebagai pembeli pun kena tahu. Barulah sah. Okey. Wala bai'u ma lam yarah wala syira'u. Juga tidak sah jual barang yang kita tidak tengok. Nabi larang lah. Jual barang yang kita tidak tengok. Juga beli barang yang kita tidak tengok. Jual barang yang tidak tengok. Contohnya apa? Contohlah saya ada harta dekat Kelantan tu. Contohlah ada sebuah kereta. Saya tak pernah tengok kereta tu. Kereta tu saya dapat melalui harta pusaka. Contoh. Tak. Sebab saya jual lah kereta tu. Saya tak pernah tengok kereta tu. Tidak sah jual beli. Tidak sah jual beli. Sebab apa? Saya tak pernah tengok barang tu. Saya penjual pun kena tengok dulu barang tu sebelum jual. Wala syira'uh, juga tidak sah beli barang yang kita tak tengok. Tidak sah beli barang yang kita tidak tengok. Boleh? Dengan cerita ada orang nak jual barang. Apa dia, handset. Kita pun beli lah. Dengar cerita murah. Kita tak tengok lagi handset tu. Tidak sah. Mesti penjual dan pembeli tengok barang dulu sebelum jual. Sebab apa kalau tak tengok, tak seokey dengan harga, lepas tu dapat barang gaduh. Tak ke faedah lagu tu. Okay, faslun, selesai. Wa idza ba'a ta'aman bi jinsihi aw fiddatan aw dhahaban, lepas ni kita baca ni lah tak? Tambah sehari lagi. Boleh? Saya tak berani nak tambah hari tu sebab anak saya tak ada kat sini. Anak saya tak ada memanglah free banyak. Tapi takut ada anak nanti dia akan jadi sedikit kelang kabut lah kot. Ataupun bukan kelang kabut. Takut ada. Yelah, bila ada anak 2 orang ni. Sebab tu tak berani nak tambah satu waktu lagi tu. Jadi 5 kelas seminggu. Tapi kalau kita nak cuba boleh lah. Tak? Kalau kita nak cuba boleh. Kita baca kitab ni. At-Qira'ah As-Sadidah. Muamalat. Kita baca muamalat je, tak baca kitab apa tu? Belakang tu ada bab faraid. Faraid tu rasa susah nak terang guna cara online ni. Nak kira-kira apa semua tu. Boleh tak? Allah Rabbi.
Ujian lah musim Covid ni. Baca. Bismillah, mana tadi? Okey, faslun. Ni masuk bab apa? Ni masuk bab riba. Bab riba. Bab riba. Riba ni antara bab paling penting lah dalam perbahasan fiqh ni. Ataupun perbahasan, apa nama kita panggil? Jual beli ni. Allahu musta'an. Boleh? Kita sambung baca, nak habis dah. Wa idza ba'a ta'aman bi jinsihi aw fiddatan aw dhahaban bi jinsihi ushturita fil bai'i al-hulul wat taqabud qabla at-tafarruqi wal mumathalatu bil kail in kana mimma yukalu aw bil wazni in kana mimma yuzanu يوزن فإذا باع طعاما بطعام غير جنسه أو فضة بذهب اشترط الحلول والتقابض دون المماثلة. Semuka je bab riba. Kitab ni ada disyarah oleh banyak lah. Kalau nak ulang kaji sekarang, mungkin boleh dengar rakaman lain pula. Dengar Ustaz apa nama, yang Usamah, Ustaz Abu Usamah, ataupun dengan Syekh Labib apa nama, Syekh Labib. Dia ada syarah matan, dia ada syarah. Mana Al-Fawaid Mardiyah pun dia ada syarah. Tu kalau boleh bahasa Arab lah. Lepas tu adalah ramai lagi ustaz-ustaz yang syarah. Kalau nak dengar rakaman lain lah, kalau nak dengar rakaman saya boleh juga. Tu. Ya Allah. Ramai dah mengajar kat online sekarang ni. Tak larat nak ikut. Musim Covid ni kan. Itulah. Tapi ada faedah lah bila rakam ni. Walaupun syekh tu dah mati, kita boleh dengar lagi rakaman tu. Manfaat dia berterusan kepada diri dia, kepada masyarakat. Okey, wa idza ba'a ta'aman bi jinsihi aw fiddatan. Bila mana seseorang tu menjual ta'aman, makanan. Jual makanan. Bijinsihi, dengan jenisnya. Jenis apa mana? Beras dengan beras. Gandum dengan gandum. Ayam golek dengan ayam golek. Apa lagi? Durian dengan durian. Tak. Makanan dengan makanan lah. Tu. Itu sama jenis. Itu sama je jenis. Okey. Wa idza ba'a ta'ama bi jinsi aw fiddatan, juga fiddah. Perak dengan perak. Saya jual perak saya 3 kilo dengan perak kamu 3 kilo. Perak saya lama, perak kamu yang baru. Aw zahaban bi jinsi, atau jual emas. Emas dengan emas. 3 kilo emas jual dengan 3 kilo emas. Ustaz, apa faedah jual 3 kilo 3 kilo? Lain. Ada faedah dia. Emas kita lama, emas dia baru. Emas kita punya emas kita, apa dia nama? Mungkin daripada asal daripada apa? Satu tempat, dia emas daripada tempat galian yang lain. Begitu. Maka tak kisahlah. Fiddah dengan fiddah, perak dengan perak tu, harga dia kalau dijual, satu tu RM10,000, satu lagi RM3,000. Jadi beza RM7,000. Tak, emas dengan emas. Emas ni kalau dijual, harga dapatlah RM30,000. Yang sana RM20,000, beza RM10,000. Tak kisahlah sudut harga tu. Bila kamu nak jual emas dengan emas, kamu nak jual makanan dengan makanan, ini syarat dia. 3 syarat. Kalau tak nak ikut syarat ni, jangan jual emas dengan emas. Jual emas dengan duit. Emas, jual dengan duit. Perak, jual dengan duit. Beli gandum, kita bayar guna duit. Jangan gandum tukar dengan gandum. Jangan. Kalau nak buat juga sistem barter tu, atau jual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum ni, disyaratkan padanya ustirata fil bai'. Disyaratkan padanya 3 syarat. Kalau tak, akan jadi riba. Pertama apa? Al-hulul. Apa dia hulul? Al-hulul.
Mana hilang? Ya, tengok sekejap. Hulul ni maknanya apa? Dalam akad tu kita tidak sebut tempoh. Maknanya aku jual emas ini kepada kamu dengan harga RM10,000. Tu. Kita tidak sebut tempoh. Tempoh tu maknanya aku jual emas ini kepada kamu dengan harga RM10,000 yang aku serah kepada kamu selepas pukul 6 petang nanti. Maknanya nak serah nanti. Tapi jual akad tu, akad jual beli tu berlaku sekarang. Berlaku pukul 12 tengah hari. Nak serah lepas asar. Ini perbincangan hangat lah ni. Perbincangan hangat. Kita transfer dah. Emas tak dapat lagi. Tak. Ini hulul. Hulul dalam akad. Hulul. Jangan sebut tempoh. Jangan sebut tempoh. Jadi aku jual handset ni, aku jual emas ni kepada kamu dengan RM10,000. Tu cukup syarat lah tu. Kalau contoh yang tidak cukup syarat ialah aku jual kepada kamu emas ini dengan harga RM10,000 dan aku serah 5 minit daripada sekarang. Walaupun sebut tempoh 5 minit daripada sekarang, mana kita nak serah nantilah. Tak boleh sebut dalam ayat dalam akad tu, tak boleh sebut nanti aku akan serah. Walaupun seminit daripada sekarang, 2 saat daripada sekarang, tak boleh. Boleh, itu makna hulul. Mesti dalam akad halan, mesti menunjukkan segera. Tak boleh nak bagi esok, lusa, tulat. Boleh. Ataupun aku berjual emas ni kepada kamu. Aku jual sekilo emas ini kepada kamu dengan harga RM10,000 semula. Tadi dengan duit silap. Tadi dengan duit saya silap. Contoh tu silap. Contoh saya yang bagi tadi tu banyak yang silap. Yang betul begini. Aku jual emas ini dengan emas kamu. Gitu. Kita nak tukar emas dengan emas. Aku jual emas ini dengan emas kamu dengan syarat kamu serahkan emas kamu kepada aku esok. Sekarang ni aku tak nak pegang emas lagi. Aku serah emas kamu hari ni, emas kamu serah pada aku esok. Itu tidak ada hulul. Ataupun kita sebut aku serah, kamu serah esok. Aku serah esok, kamu serah hari ni. Ataupun dua-dua serah esok. Tapi akad berlaku dah. Boleh tak? Jadi dalam akad tu tak boleh sebut tempoh. Maknanya tak boleh disebut barang tu, emas tu akan diserah pada hari esok. Sama ada dua-dua nak serah hari esok ataupun salah seorang, tak boleh. Boleh. So yang pertama. Wat taqabud. Taqabud qabla tafarruq. Apa makna taqabud? Taqabud ni maknanya qabd, pegang barang. Contoh apa? Ni emas. Sekilo. Jadi mesti ada taqabud dalam majlis sebelum kita berpisah. Jadi selepas akad tu berlaku, saya bagi emas saya kat dia sekilo, dia bagi emas dia kat saya sekilo. Saya pegang, dia pegang. Boleh? Tak boleh kalau saya bagi dia sekilo, emas saya. Emas awak serah pada saya. Tak. Lepas kita makan tengah hari. Jadi lepas akad jual beli tu berlaku, lepas lafaz akad jual beli berlaku, tak. Salah seorang dah dapat emas, salah seorang lagi belum dapat emas. Akan dapat waktu tengah hari. Jadi tidak ada taqabud, tidak ada serah menyerah dalam majlis. Tak boleh. Tu. Makna dalam majlis tu selagi mana tidak berpisah dalam majlis tu lah. Dia syarat dia mesti taqabud dalam majlis. Contohlah saya jual beli, saya jual kepada kamu sekilo emas. Kamu jual kepada aku sekilo emas. Lepas akad tu dilafazkan, tak serah terus. Tapi kita belum berpisah. Kita duduk dalam satu majlis lagi. Tak. Kita tulis akad apa bagai semua kat kertas, bincang ni apa semua. Selepas sejam daripada tu, barulah saya dapat emas, saya pun serah kepada dia emas. Boleh, tidak ada masalah. Sebab apa? Dalam majlis lagi, tidak berpisah lagi. Saya tak balik, dia pun tak balik lagi. Dalam satu majlis. Dalam majlis jual beli tu lagi. Itu juga boleh lah. Jadi mesti taqabud qabla al-tafarruq, sebelum berpisah. Yang ketiga, wal mumathalatu. Kena mumathalah. Mumathalah dengan apa? Bil kaili in kana mimma yukal. Mumathalah tu, kalau barang tu jenis sukatan, maka ikut sukatan lah. Contoh 2 mud dengan 2 mud gandum.
3 mud dengan 3 mud gandum. Au bil wazni, ataupun dengan kilo. Ikana mimma yuzan. Sekilo tembikai dengan sekilo tembikai. Sekilo emas dengan sekilo emas. Sekilo perak dengan sekilo perak. Kalau benda yang jenis ditimbang. Okey. Yalah. Jadi nak tak nak mesti yakin berat tu sama. Mesti yakin sukatan tu sama. Kalau syak tidak sah jual beli. Tidak sah jual beli barang yang jenis barang riba ni lah. Okey, yang kita ambil iktibar dengan sukatan yang diiktibar oleh syarak adalah sukatan yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga wazan yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba ayat tu macam tak sesuai. Saya ulang balik. Barang-barang yang zaman Nabi ditimbang, maka kita timbang hari ni. Barang-barang yang disukat zaman Nabi, sekarang pun kita sukat. Okey, barang-barang yang tidak diketahui, ditimbang ataupun disukat. Maka ikut adat tempat kita. Adat tempat kita. Di tempat kita, kalau barang tu disukat, sukatlah. Kalau ditimbang-timbang. Ala kuliah mesti sama sudut timbang tu. Sekilo, 2 kilo dan juga sudut sukatan. Okey. Ada sebut dalam syarah ni, kalau jenis minyak, semua sekali disukat lah. Lepas tu biji-bijian yang kecil, lebih kecil daripada buah tamar juga disukat. Kalau lebih besar daripada buah tamar, dah akan jadi timbang. Dah akan jadi kilo lah, berapa kilo. Contoh buah apa? Buah apple, buah limau, semua tu lebih besar daripada buah tamar. Buah kurma tak? Maka ditimbang. Tapi kalau biji-bijian yang kecil tu, disukat lah. Okey. Jadi, wama la yukal, kalau dalam syarah tu, wama kana yukal la yubak bimislih waznan. Kalau benda tu disukat, tak boleh dijual dengan perkara yang ditimbang. Contohlah zaman benda tu pada zaman Nabi disukat. Maka kena jual dengan sukat. 2 mud dengan 2 mud. Sekalipun timbang tu lain. Sekalipun kalau timbang berat lain-lain, kena sukat. Kalau kita sukat kat sini, sukat ni kita timbang 2 kilo. Lepas tu kita jual kat sini, kita ambil daripada dia, daripada pihak sebelah sana 2 kilo juga. Tapi kalau sukat kurang daripada sukatan yang pertama, tak boleh, tidak sah. Jadi mesti yang timbang sama dengan yang timbang, yang sukat sama dengan yang sukat. Tak boleh yang timbang dengan yang sukat, tak boleh. Sekalipun wazan sama, berat sama, tak boleh. Jadi hari ni kalau kita tengok, contohlah buah tembikai kita timbang. Tak, sebab lebih besar daripada buah tamar. Buah apple, durian, kita timbang. Tak, lebih besar daripada buah tamar. Maka yang tu kalau nak tukar durian dengan durian, kena apa? Kena sama kilo. Tak? Walaupun jenis lain-lain. Walaupun nauk lain-lain. Contoh musangking dengan kampung. Kalau nak tukar macam tu, musangking 2 kilo, kampung 2 kilo. Ustaz, rugi lah. Rugi tak jual beli dengan cara lagu tu. Jual dengan duit lah. Musangking 2 ulas RM100. Jual cara lagu tu. Kalau kamu tak nak jual dengan cara tukar-menukar ni. Kalau kamu nak tukar-menukar, kena cukup syarat ni. Contoh kita ambil durian lah. Durian kampung dengan durian musangking. Yalah weh. Saya tak pernah rasa lagi musangking ni. Tak tahu sedap secara mana. Jadi musangking dengan durian kampung. Nak tukar, nak jual beli dengan cara durian dengan durian. Makanan lah tu. Disyaratkan padanya 3 syarat. Pertama hulul. Dalam akad jangan ada sebut mudah. Yang kedua taqabud, serah dalam majlis durian tu. Lepas tu kena mumathalah. Mana kalau durian musangking 3 kilo, sana pun 3 kilo. Walaupun musangking tu harga nilai dia 3 kilo, mungkinlah kita sebut 150. Durian tu barulah, kalau kampung baru mungkin RM60 contoh.
Sekarang ni dah murah sikit dah. Jadi beza 60 dengan 150 ni jauh. Tak, kekal kena sama kilo. Kalau tak nak buat lagu tu, rugi kepada pihak orang yang jual busangking. Jangan jual guna durian. Kamu jual guna duit lah. Siapa nak beli bayar dengan duit. Jangan bayar dengan duit. Aku tak terima durian lain. Gitu cara dia. Boleh? Selesai kat situ. Jadi itu satu. Kalau kita jual satu perkara, Allah saya sama kena sebut bagi jelas. Barang ribawi. Sekarang ni kita nak jual, kita bincang tentang barang ribawi. Barang ribawi. Barang ribawi ni makanan dan juga emas, perak. Tu. Barang ribawi. Boleh? Yang itu nak jual mesti cukup syarat ni lah, 3 syarat ni. Kalau bukan barang ribawi tak ada masalah. Biasa orang bila mula belajar dia akan jadi confused. Ustaz, saya jual handset dengan handset, Ustaz. Adakah saya kena cukup 3 syarat? Tak perlu. Contoh, saya nak tukar tab ni, puas pakai tab yang macam ni, saya nak tukar dengan tab lain. Ustaz Amirul ada tab lagi canggih. Tapi dia kata tak apa, Ustaz. Apa tu? Ya, tukar tab dengan tab. Tukar tab dengan tab. Tab saya harga 1,300 contoh. Ustaz Amirul 1,500. Tak. Adakah bila saya tukar tu kena cukup 3 syarat? Pertama, hulul. Kedua, taqabud, serah dalam majlis. Yang ketiga, mesti sama harga. Tak, tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan berapa syarat? Tidak disyaratkan semua syarat. Hulul. Adakah mesti saya dalam akad tu adakah mesti tak boleh sebut mudah? Boleh nak sebut mudah. Aku jual tab ni kepada kamu dengan tab yang aku jual tab ni kepada kamu dengan tab kamu. Mana kamu ambil tab aku ambil tab kamu. Tak. Yang aku akan serah tab aku ni pada hari esok. Dia angguk. Okey, saya serah hari esok. Tab dia serah saya pada hari ni. Tak ada masalah. Sebab apa? Ni bukan barang riba, ni bukan makanan, ni bukan emas, bukan perak. Ataupun taqabud. Saya serah tab saya pada hari ni dalam majlis. Tak. Lepas tu kami berpisah. Seorang balik rumah, seorang lagi pergi pasar. Petang kan jumpa balik di kedai mamak. Waktu tu barulah pihak sebelah sana serah, Ustaz Amirul serah tab dia kepada saya. Tak ada masalah, tak ada isu. Tak, jadi tidak ada tidak ada taqabud. Ataupun masalah memang tak ada lah. Sebab saya tak ada 1,300, kawan ni 2,500. Tak. Boleh. Adakah mesti masalah pada sudut harga, sudut berat? Tak. Malah boleh je Ustaz Amirul sebut, Ustaz punya tab ni murah, saya punya ni mahal. Jadi tak adil lah. Kalau saya serah tab saya, saya serah tab saya, Ustaz serah tab Ustaz kat saya. Jadi tab Ustaz 1,300, saya 2,500, Ustaz bayarlah, saya boleh tak 1,000 untuk tukar tu. Saya kata, tak ada masalah. Saya bagi dia, saya bayar 1,000, dia bagi tab dia kat saya. Jadi saya jimatlah sikit daripada beli kat kedai. Jimat dalam 500 gitu. Itu tidak ada masalah, ya ikhwan. Sebab itu bukan apa? Itu bukan barang ribawi. Dia barang riba ni makanan dan juga emas dan perak. Itu pun kalau kita nak jual sama jenis. Emas dengan emas, perak dengan perak. Boleh tak? Kita beli kuih kat kedai. Kuih, adakah kita bayar dengan kuih? Kita bayar dengan duit. Jadi tidak disyaratkan 3 syarat ni. Kita tak taqabud dalam majlis. Apa? Sebab tu kita tempah dulu. Saya beli ni, cuba buat saya kedai je. Nanti saya balik, saya ambil. Kalau kita tempah burger apa semua tak. Kalau kita beli burger apa semua, kita bayar dulu. Nanti kita ambil barang. Jadi bukan taqabud dalam majlis. Lepas tu bukan mumasalah. Tak ada mumasalah lah. Kita bayar dengan duit. Itu kena faham. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, fa idza ba'a ta'aman bi ta'amin ghaira jinsihi aw fiddatan bi dhahabin ushtiratul hulu wat taqabud duna al mumathalah. Kalau fa idza ataupun bila mana seseorang tu jual makanan dengan makanan tapi jenis lain-lain. Gandum dengan kismis.
Ataupun tamar dengan kismis. Ataupun itu makanan, dua-dua makanan cuma nauk lain-lain. Tamar dengan kismis, gandum dengan apa nama? Barley. Tak. Okey. Au fiddatan bidhab. Jual perak dengan emas. Ketika itu disyaratkan apa? Usturita al-hulul wat taqabud. Disyaratkan dua syarat sahaja, kena hulul. Jangan sebut mudah dalam akad, wat taqabud kena serah dalam majlis. Dunal mumatsalah. Tidak disyaratkan mumatsalah. Syarat mumatsalah seloklah. Perak dengan emas memang jauh sangat beza harga. Tak. Jadi saya jual sekilo emas, tak, dia bagi 3 kilo perak. Okey, tak ada masalah. Ustaz, kenapa tak disyaratkan sekilo-sekilo? Sebab ini emas, itu perak, kan lain. Tak, saya bagi sekilo gandum, dia bagi 2 kilo beras sebagai contoh. Boleh? Sebab nauk lain-lain. Jenis sama, jenis tu maknanya makanan. Makanan, ini jenis duit, jenis harta. Boleh? Jadi dua syarat sahaja. Kalau bukan barang ribawi, macam saya sebut tadi lah. Saya beli ni kat kedai. Saya ambil barang dulu, saya bayar esok, boleh? Tak ada masalah. Hutang nak bayar tahun depan pun boleh, tak ada masalah. Jelas? Okey, jadi itu barang ribawi. Kalau jenis yang sama, makanan yang sama, gandum dengan gandum, perak dengan perak, emas dengan emas. Tak, walaupun kualiti lain, walaupun harga kalau kita convert pada duit, harga barang-barang tu lain, tetap mesti kena cukup 3 syarat. Pertama mesti hulul, yang kedua mesti taqabud fil majlis, yang ketiga mesti mumatsalah. Mumatsalah tu tengok keadaan. Kalau benda tu jenis sukat, disukatlah. Kalau jenis ditimbang. Kalau barang ribawi juga, tak, cumanya kita jual tu nauk lain-lain. Kita panggil nauk. Dia jenis makanan tapi nauk lain-lain. Tadi gandum dengan barley, dua-dua makanan tapi ini barley, itu gandum. Tak, emas dan perak, dua-dua tu apa tu kita panggil apa, anak. Tak, tapi salah satunya perak, salah satu daripadanya fiddah. Ketika itu disyaratkan dua syarat sahaja. Pertama hulul, kedua at-taqabud. Boleh? Masalah tidak disyaratkan. Okey, kalau bukan jenis barang ribawi, tak ada syarat apa-apalah. Kena cukup syarat-syarat yang lain, tidak disyaratkan syarat-syarat yang kita sebut ni. Hulul, taqabud, mumatsalah ni tidak disyaratkan. Selesai. Baca sikit lagi. Faslun yasbutul khiyaru fil majlisi fi jami'i asnafil bai'. Okey. Ni nak bincang bab khiyar. Khiyar ni bukan buah mentimun Buah negamuk pula masuk bab khusus. Fasal buah mentimun. Buah mentimun jenis apa nak bincang ni. Khiyar ni mana apa? Khiyar, ikhtiar. Kita boleh pilih. Lepas beli kita boleh cancel jualan tu. Itu khiyar. Ya sebutul khiyar. Khiyar ni ada 3 lah. Tapi kita baca yang ditulis lah dalam kitab ni. Panjang pula. Ya sebutul khiyar fil majlis fi jami'i asnafil bai'. Ini disebut tersabitnya khiyar, iaitu khiyar fil majlis, khiyar dalam majlis. Kita panggil khiyarul majlis. Nama dia ialah khiyar al-majlis. Fi jami'i asnafil bai', pada semua jenis jual beli. Semua jenis jual beli. Semua akad yang dinamakan sebagai jual beli, tak, semua akad yang dinamakan sebagai jual beli sabit padanya khiyar majlis. Boleh? Okey. Jadi terkeluar daripadanya perkara yang bukan khiyar majlis ni gini. Sebelum kita masuk, saya dah akad jual beli tab dengan Ustaz Amirul. Ustaz Amirul sebut pada saya, atau saya sebut pada Ustaz Amirul, saya jual. Aku jual tab aku ni kepada kamu, Samsung A7 T505 yang ada SIM card. Kena sebutlah sifat-sifat tu. Berat dia apa semua tak. Dia punya apa nama?
Sifat tu lah, sifat dia. Storage apa semua tu. Dua-dua kena tahu. Dengan harga RM1,300 tunai. Ustaz Amirul pun terima. Aku terima jual beli tu. Ustaz Amirul pun bayar. Kami dah duduk dalam majlis. Dia duduk depan tu, saya duduk depan ni. Tak. Dia bersembang dengan saya pasal bola ke, pasal apa? Pasal bakal isteri dia ke. Dia nak cari isteri, dia minta pandangan saya ke. Tak. Ataupun saya bincang pasal dia dengan dia untuk isteri kedua saya ke. Contohlah, sembang sejam 2 jam. Akhir majlis tu kata, Ustaz, saya tak jadi beli Ustaz. Saya rasa duit ni perlu untuk kahwin lah. Ustaz sebut tadi susah sangat kahwin, perlu kena ada duit. Tak ada duit takkan nak bagi anak makan apa tu, rumput rampai, berkuahkan air longkang, tak jadi Ustaz. Tapi jadinya saya, itulah Ustaz, tak jadi belilah. Boleh, tidak ada masalah. Sebab apa? Dalam majlis lagi. Selagi mana dalam majlis. Contohlah kalau saya dengan Ustaz Amirul sembang daripada pagi sampai ke petang. Tak, dia lama tu. 12 jam contohlah. Akhir majlis dia kata, sebelum berpisah, dia kata, Ustaz tak ada Ustaz. Saya nak bayar mamak ni pun tak ada duit ni. Tak, jadi saya minta oleh duit tu, tak ada, beli tab kan Ustaz. Boleh. Itu kita panggil khiyar majlis. Semua jenis jual beli tersabit padanya khiyar majlis. Khiyar majlis. Dan dia ada syarat-syarat tertentu yang kita tak sebutlah. Jadi benda yang tidak dinamakan sebagai jual beli tak ada khiyar lah. Tiada khiyar majlis. Contoh nikah. Nikah ni bukan jual beli. Tak boleh lah lepas habis nikah tu duduk dalam majlis lagi tak berpisah. Saya rasa nak cancel lah nikah hari ni. Rasa tak syok lah. Tak boleh. Kalau nak cancel dengan cara fasakh ataupun dengan cara talak. Tak boleh nak atas nama khiyar, tak boleh. Begitu juga syufa'ah, hibah, bagi hadiah. Syarikah, qirat, ijarah apa semua tu yang bukan dinamakan sebagai bai', tidak tersabit padanya khiyar majlis. Selesai. Wala yanqati'u illa bitakhayur. Wala yanqati' fa'ida ila al-khiyar ataupun khiyarul majlis. Tidak terhenti ataupun tidak terbatal khiyar majlis kecuali dengan takhayur. Au bitafaruq bi abdanihima. At-takhayur apa? At-takhayur salah seorang pilih ataupun dua-dua orang pilih. Contohlah, lepas saya jual tab, Ustaz Amir bagi duit RM1,300. Lepas tu kita pun sama-sama sebut ikhtarnal apa nama? Al-luzum. Boleh juga gitu. Ikhtarnal luzum. Kami memilih luzum. Luzum ni maknanya kami tak nak dah nak cancel lepas ni. Ketika itu terbatalnya khiyar. Tak boleh tiba-tiba lepas ni nak cancel. Tak boleh. Sebab apa? Masing-masing pilih untuk luzum. Luzum ni apa? Luzum ni, Ustaz Amirul ambil tab, saya tak boleh nak ambil balik tab tu. Saya dapat duit, Ustaz Amirul tak boleh ambil lagi duit tu daripada saya. Mana hak masing-masing lah. Settle. Luzum. Kita lazimkan akad jual beli tu. Tak ada nak khiyar-khiyar, nak pilih-pilih dah lepas tu tak boleh. Ataupun salah seorang pilih, ikhtartul luzum, aku pilih untuk luzum. Tapi Ustaz Amirul kata, saya nak khiyar Ustaz. Saya nak khiyar. Boleh? Tak? Faham dah? Takhayur ni kita pilih, ikhtartul luzum. Aku memilih untuk lazimkan akad ini. Siapa yang sebut ikhtartul luzum, maka lazim bagi pihak dia lah. Contoh saya jual, saya tak boleh nak cancel dah lah. Sebab saya dah sebut, aku nak akad ni betul-betul berlaku, jual beli betul-betul berlaku. Saya tak boleh nak cancel dah. Lagu mana cerita pun saya tak nak cancel dah. Ustaz Amirul dia tak sebut ikhtartul luzum. Jadi selagi mana dia belum berpisah dalam majlis, dia boleh cancelkan jual beli tu. Dia kata, Ustaz saya tak boleh belilah. Boleh. Tapi kalau dua-dua sebut ikhtarnal luzum, kami masing-masing memilih untuk luzum, maka dua-dua pihak tak boleh nak cancel akad tersebut. Kecuali kalau ada aib lah. Aib tu jadi khiyar aib pula. Au bitafaruq bi abdanihima. Okey, cara kedua terbatal ataupun terputusnya khiyar majlis ini ialah dengan berpisah. Berpisah badan. Dengan cara bukan dipaksa lah. Jadi lepas jual beli tu saya balik ke rumah saya. Tak. Ustaz Amirul balik ke rumah dia. Jadi kami dah berpisah. Maka terbatallah khiyar majlis. Tak boleh dah nak pulangkan balik barang atas nama khiyar majlis, tak boleh. Kalau nampak aib, boleh pulangkan atas nama khiyar aib, bukan khiyar majlis.
Jadi khiyar majlis yang qati' bi sababain, imma bit takhayur wa imma bit tafarruq bil abdan. Okey, wa yajuzu lil muta'aqidaini aw li ahadihima syartul khiyari thalathatan aw aqalla. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dan diharuskan bagi muta'aqidain, iaitu penjual dan pembeli, aw li ahadihima ataupun salah seorang, syartul khiyar, mensyaratkan khiyar thalathan aw aqall, 3 hari dan ke bawah. Dah jual beli dah, berlaku dah. Ustaz Amirul dapat tab, saya dapat duit. Cuma saya dengan tab ni banyak kenangan. Maka saya sebut pada Ustaz Amirul, Ustaz Amirul, ana khiyar 3 hari lah. Boleh jadi balik rumah kan, ada benda lain yang berlaku, berubah fikiran, boleh jadi anak-anak cancelkan jual beli ni. Tak, jadi anak nak balik tab anak pergi hantar duit balik. Jadi lepas berpisah tu balik rumah, mikir banyak kenangan ni dengan tab ni. Tak, nak beli tab baru pun mahal, duit pun tak ada. Tak apalah, cancel lah. Jadi anak pun telefon Ustaz Amirul, hello Ustaz Amirul, cancel lah jual beli. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Anak syarat 3 hari anak nak mikir. Ni bukan belum beli ni, dah beli dah. Belum beli, yang tu lagi lah 1000 hari boleh kita mikir sebelum kita beli. Ni dah beli dah. Dah beli, lepas tu kita syaratkan untuk 3 hari berfikir, boleh? Atau Ustaz Amirul sebut, Ustaz, 3 hari yang saya nak ambil khiyar, saya nak fikir balik. Takut ada keperluan lain. Jadi Ustaz Amirul balik rumah, anak nak apa dia, susu, pampers tak beli lagi, bini nak beli mah, serabut ke bini lagi. Dah. Ada Ustaz Amirul kata, hello Ustaz, saya rasa cancel Ustaz. Bayar duit tu balik. Saya nak beli susu anak, pamper anak, bini pula nak mah lah, nak apa benda. Jadi saya cancel dululah. Boleh, tidak ada masalah. Walaupun dah balik rumah, ya. Walaupun dah balik rumah. Walaupun lepas 2 hari, ya. Sebab kita bagi khiyar 3 hari, 3 malam. Jadi cuma khiyar 3 hari, 3 malam ni syaratul khiyar. Maknanya dua-dua tu mensyaratkan ke atas diri masing-masing. Ataupun salah seorang yang nak. Saya nak khiyar 3 hari, dia tak nak, tak ada masalah. Ataupun dia nak, saya tak nak, tak ada masalah. Berdua-dua nak, tak ada masalah. Tapi kena syaratkanlah dalam majlis tu kita sebut, masing-masing kita sepakat untuk khiyar 3 hari. Mana kalau siapa yang tak setuju, boleh beritahu, kita cancel lah jual beli. Boleh tak? Tu. Kalau yang majlis tadi tu, dia bukan kita sebut, tak perlu sebut. Khiyar majlis, dia dalam majlis tu lah. Dalam majlis tu. Selagi mana tak berpisah, tak, ada-adalah khiyar majlis tu. Tidak boleh, dia tidak perlu disebut oleh lidah. Dan saya sebagai penjual, saya mewujudkan, mengadakan khiyar majlis. Tak perlu sebut. Dia memang wujud sendiri. Dia tak boleh dibatalkan, tak boleh dibatalkan. Yang kedua ni kita bincang ialah khiyarus syarat. Khiyarus syarti, khiyar syarat. Khiyar syarat mesti kita syaratkan. Dua-dua nak syaratkan 3 hari bagi pihak masing-masing, ataupun salah seorang ikutlah. Mesti yang anak kuliah mesti syaratkan. Saya nak syaratkan khiyar kat diri saya sehari, ataupun 2 hari, ataupun 3 hari. 3 hari tu boleh banyaklah. Sebab tu saya sebut salasan aw aqal. Okey, selesai. Wa yajuzu lil muta'aqidaini aw li ahadihima syaratul khiyari salasatan aw aqalla illa fil majlis. Illa fil majlis tu kecuali dalam majlis. Kecuali dalam majlis tu maksud dia apa? Kecualilah barang-barang atau akad-akad yang disyaratkan selesai dalam majlis. Contoh salam. Contoh bay'us salam. Jual beli secara tempahan. Itu kena selesai dalam majlis. Maka tidak boleh disyaratkan untuk khiyar, tak boleh. Antara lain wa bai'at ta'am bit ta'am. Jual makanan dengan makanan tadi. Awin naqdi bin naqdi, ataupun emas dengan emas, perak dengan perak, ataupun sebaliknya. Benda-benda tu kita sebut barang ribawi. Barang ribawi tak boleh serah barang ribawi ni kena hulul, kena segera. Dalam akad tu tak boleh sebut tempoh. Maka bila dalam akad tak boleh sebut tempoh, tak bolehlah ada khiyar. Sebab khiyar tak bolehlah ada khiyar syarat. Sebab khiyar syarat ni dia akan tangguh sehari, 2 hari, 3 hari. Tak.
Jadi khiyar syarat tidak berlaku dalam barang-barang ribawi. Sebab disyaratkan pada barang ribawi al-hulul, kena segera. Segera tu satu pada sudut taqabud, serah menyerah dalam majlis. Yang kedua pada sudut sebutan lafaz akad. Tak boleh ada lafaz yang menunjukkan untuk takjil serah barang pada hari esok, lusa ataupun nanti, tak boleh. Selesai. Okey, itu khiyar kedua tu khiyar berkhiyar syarat. Yang ketiga, wa idza wujida bil mabi' aiban, ni khiyar aib kita panggil. Tak jadi khiyar ni ada tiga. Pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib. Wa idza wujida bil mabi'i aiban, kalau ada pada barang jualan itu aib. Yang syarat aib tu aib yang lama lah, yang tidak diketahui oleh si pembeli. Raddahu alal faur, disyaratkan bagi pembeli untuk untuk pulangkan balik barang itu secara segera. Contoh, Ustaz Amirul beli tab daripada saya. Ada aib, saya tak beritahu dia. Dia balik-balik dia tengok, ni macam rosak, ni tak macam tak kena. Jadi dia nak pulangkan balik. Dia telefon saya, Ustaz saya nak pulangkan balik. Ada aib, boleh, tak ada masalah. Walaupun selepas bertahun-tahun. Yang penting aib tu aib yang lama. Jadi Ustaz Amirul pakai dalam setahun tu baru perasan. Bila dia jumpa member dia yang jenis reti sikit bab tab ni, tengok, kamu ni beli tab yang ciplak ni. Tapi harga sama. Penjual kata dari mana? Penjual kata ori. Kamu kena lipat, kena tipu dengan penjual. Boleh tak? Boleh. Walaupun lepas tahun guna, boleh serah kepada penjual pula. Kepada penjual. Kita panggil khiyar al-aib. Tapi nak serah tu raddahu anil faur, kena serah segera lah. Mana bila tahu tu ada aib, tu pergi serah. Nak kereta tu pergi serah kepada penjual. Kepada penjual. Ataupun serah kepada wakil penjual dan sebagainya. Cumanya tidak disyaratkanlah kita bergegas ataupun bersegera itu mengikut berbeza dengan adat kebiasaan. Contohnya kalau waktu malam. Waktu malam ni biasa kita buat apa? Tidur. Tak? Kita jumpa aib tu pukul 11. Waktu tu orang tidur. Jadi tak ada lah kena pergi pukul 11. Kena telefon. Aku nak jumpa kau sekarang. Nak serah. Tak wajib lah. Lagu tu tunggu pagi esok lah. Dia buka kedai, kita pergi hantar kat kedai dia. Tak? Melainkan lah kalau dekat. Kedai dia memang buka pukul 11. Dekat rumah kita dengan rumah dia tu, naik motor pun sampai. Pergilah hantar terus. Okey, kalau kita tengah makan dulu sampai selesai. Tengah sembahyang, selesaikan dulu. Kalau tengah berak, tak ada habis berak, tahu aib ada pada tab, terus berhenti berak, tu pergi hantar. Tak disyaratkan sampai tahap lagu tu. Lepas tu kalau nak berjalan, adakah kita kena speed naik kereta? Sebab kena rad anil faur ni segera. Bawa macam biasa lah. Kalau kat bandar bawa 60, 70. Tak, kalau kat highway 140, 150. Boleh. Jadi jangan tidak disyaratkan kita bersegera berbeza dengan adat kebiasaan lah. Okey. Terus wala. Habis dah. Habis dah. Satu muka ni habis dah. Wala bil mabi' aiban raddahu. Dia ni disebut ni. Wa idza wajada bil mabi' aiban raddahu anil faur. Okey. Wala yajuzu bai'ul mabi' hatta yaqbidahu. Ni hukum lain. Tidak harus kita jual sesuatu sehingga kita pegang sesuatu tu. Boleh tak? Sehingga kita pegang sesuatu tersebut. Bukan sekadar jual. Hadiah pun tak boleh. Gadai pun tak boleh. Sewa pun tak boleh. Selagi mana kita tidak qabak. Contoh saya nak jual handset. Saya beli handset. Handset tu saya belum pegang. Saya jual kat orang lain dah, tak boleh. Walaupun saya dah beli. Saya dah beli dah handset. Saya dah bayar. Pembeli, penjual pun dah dapat resit tu. Mana dia tengok bank pun dah ada duit yang saya transfer tu. Jadi saya dah jual ke belum? Saya dah beli ke belum? Saya dah beli. Saya dah beli, dia pun dah jual. Tapi saya tak pegang lagi barang tu. Tiba-tiba Ustaz Amirul kata, Ustaz, saya nak beli handset yang Ustaz beli. Jadi handset tu dah milik saya. Ke milik orang lain? Milik saya lah, saya beli. Dah bayar. Settle semua dah. Saya tak pegang lagi. Tak qabak.
Tak boleh saya jual. Mesti saya qabak dulu. Boleh saya serahkan balik kepada, boleh saya jual kepada orang lah lain. Ataupun saya bagi hadiah sebelum saya qabak. Tak boleh. Boleh? Boleh tak? Cuma qabak ni berbeza lah. Dia ikut-ikut barang lah. Kalau rumah takkan nak pegang, terpeluk. Rumah lagu tu. Rumah ni cara qabak dia dapat kunci. Tak, bila dapat kunci tu, kita boleh lah bagi sewa pada orang lain. Bukan mesti kita peluk rumah tu. Tanda kita qabak. Tapi barang-barang yang boleh dipegang, yang boleh dipindahkan, kita kena pegang lah. Tu tanda kita qabak. Itu secara umum. Dia bila masuk realiti kehidupan ni, mu'asarah ni, dia akan banyak perbincangan lah. Keluar ke mazhab tu, keluar ke mazhab ni, macam-macam benda lah. Boleh? Saya beli pen harga RM10. Tapi belum pegang pen tu. Tak? Pen tu tak boleh saya jual kepada orang lain. Tak boleh saya hadiahkan kepada orang lain. Mesti saya pegang baru saya hadiahkan. Itu qabak. Cuma hari ni bila zaman dah maju ni, mungkin ada perbahasan qabak hukumi lah. Qabak pada sudut hukum. Sekalipun barang kita tak terima, tapi kita dah apa? Dah transfer duit apa semua, dapat receipt apa semua tu, kita tengok balik lah perbahasan semasa. Tapi yang kita terang ni mazhab. Dalam mazhab, perkara yang boleh dipegang, boleh dipindahkan dengan tangan, mesti dipindahkan dengan tangan. Handset boleh dipindahkan dengan tangan. Tangan kamu serah pada tangan saya. Lepas pegang, saya baru serah jual pada orang lain pula. Handset ke, tab ke, pen ke, baju ke, gitu cara dia. Tak? Ada benda yang tak boleh dipindahkan. Seperti tanah, rumah. Tak? Maka cara qabak dia ialah apa? Dengan cara mengosongkan rumah dan juga cara serah pintu, serah kunci, dan sebagainya. Contohnya lah, rumah ni saya jual kepada Umar. Umar dah bayar, contoh rumah ni 300,000. Dia bayar saya 300,000 cash, masuk dah dalam bank saya. Dia nak jual pada orang lain boleh tak? Tidak boleh selagi mana belum ada qabak. Macam mana nak qabak? Saya serah kunci saya kat dia, satu. Saya kosongkan daripada barang-barang saya yang di dalam ni, dua. Tak? Itulah cara dia. Kalau tanah tadi, barang-barang saya yang ada kat atas tanah tu saya kosongkan. Contohnya ada ton drum ke, ada bansal ke apa semua, saya runtuhkan apa semualah. Kalau benda tu boleh dipindahkan, seperti kereta, macam handset tadi pun boleh dipindahkan, tapi dia boleh dipegang oleh tangan tak? Boleh bawa letak dalam kocek apa semua. Kalau kereta mana nak letak dalam koceknya? Maka cara qabak bagi kereta ni dengan cara pindahkan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi saya beli kereta, saya dah bayar cash, kereta duduk kat tempat jual kereta lagi. Saya tak boleh jual kepada orang lain. Tak boleh bagi hadiah kepada orang lain. Tidak sah. Lepas tu cara lagu mana? Saya pergi ambil, saya pindahkan dulu ke tempat lain. Contoh saya bawa, saya pergi ke Mega Mall. Daripada kedai kereta, saya bawa ke Mega Mall. Kat situ, saya pun telefon dengan adik saya, hello, aku serah hadiah kan kereta ni, dan 300,000 ni pada kamu. Sah, tak ada masalah sebab dah berpindah. Boleh? Selesai baca. Okey. Wa yahrumu bai'ul hadir lil badi, ni perbahasan dia. Dan diharamkan jual beli al hadir lil badi. Apa bai'ul hadir lil badi? Macam ni cerita dia. Contoh Ustaz Muhammad Faiz, orang kampung, orang Badawi lah, orang kampung. Dia bawa makanan nak jual di bandar. Tak? Sampai tengah jalan saya sebut, Ustaz Faiz, awak tak payah susah-susah nak tunggu dekat bandar ni seminggu 2 minggu sampai habis barang awak, tak payah. Awak serah je barang tu kat saya jual setiap hari, dalam tempoh sebulan 2 bulan, habis barang, duit saya bagi ke awak. Itu saya dipanggil hadir, Ustaz Faiz dipanggil badi. Hukumnya haram perbuatan saya buat tu. Sebab apa? Ustaz Faiz ni bila dia datang, dia akan jual dengan harga berapa? Dia akan jual dengan harga murah. Contoh barang tu, dia akan jual dengan RM3 sekilo. Sebab apa? Dia niat nak balik awal ke kampung dia. Nak ambil stok lain pula nak jual. Jadi dia dalam 2 minggu tu dia dah habiskan barang dengan cepat. Jadi dia jual dengan harga murah, RM3. Boleh tak? Bila saya ambil barang, saya jual,
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, takkan saya nak jual RM3. Saya jual RM10. Okey, bila saya jual RM10 memang untung. Boleh jadi untuk pihak dia juga. Pihak saya dapat sedikit komisen. Tapi memberi mudarat kepada orang kampung. Jadi tak boleh. Barang tu pula barang apa? Jadi barang apa? Fi mata'in tahumul hajatu ilaih. Tak boleh bai'ul hadiril badi pada makanan yang hajat manusia nak kepada benda tu. Jadi susah orang kampung lah. Sepatutnya si Faiz ni mari, seminggu 2 minggu akan habis jualan dan kami akan dapat dengan harga RM3. Bantai ke Ustaz Solah jual, nak habis dalam satu tempoh yang agak lama, tak. Tapi harga RM10. Jadi rugi bala ataupun kesian orang kampung lah. Mudarat pada orang kampung. Wa yahrumu bai'ul hadiril badi fi ma ta'itahumul hajatu ilaihi wa yahrumu aidan apa dia? Talaqqil qafilah lisyira' minhum. Talaqqil al-qafilah lisyira' minhum. Al-qafilah ni satu kumpulan manusia daripada kampung datang nak jual barang. Satu kumpulan manusia. Tak, saya beli kat mereka secara borong. Mereka kalau datang barang tu mereka jual RM2 contoh. Tak, saya kata kat mereka, tak apalah, saya beli semua ni, berapa ringgit aja? RM2. Okey, saya beli RM2. Jadi barang tu adalah berapa ratus kilo, saya beli, saya bayar duit, saya balik ke bandar. Bila sampai ke bandar, saya tak jual lah RM2. Kerja bodoh lah, kerja jual RM2, beli RM2, jual RM2 tu kerja orang tak cerdik. Saya jual RM10. Tak, jadi memberi mudarat kepada orang kampung jugalah. Saya cantik hawai dekat tengah-tengah jalan ni. Saya ambil dengan harga murah, saya jual dengan harga yang mahal. Okey. Wa talaqqil qafilah lisyira' minhum idza jahilu si'ral balad. Itu pun tidak boleh, tidak sah kalau orang kampung tu tidak mengetahui harga di bandar. Tapi kalau mereka tahu harga di bandar, maknanya mereka tahu kalau aku pergi bandar ni, mereka pun ada pengalaman lah. Kalau mereka pergi bandar, mereka akan jual dengan RM5, RM10. Tak, tapi sekarang ni dia minta RM2. Dia tahu harga bandar. Tapi dia nak cepat, dia jual terus dengan harga RM2. Dia tak ada masalah. Tapi kalau mereka tak tahu harga bandar, itu tak boleh. Harga jual di bandar tak boleh. Boleh, Okey, was-saum ala saumi akhih. Juga haram as-saumu ala saumi akhih. Kemudian wal bai'u ala bai'i akhih wa syira' ala syira'i akhih. Tu semua tu haram. As-saum apa? As-saum. As-saum ni saya bincang dengan Ustaz apa? Ustaz Adib Mazir. Saya bincang dengan dia. Kereta Ustaz Adib tu jual kat saya lah. Tak. Ustaz Adib pun mikir yang boleh. Ustaz nak berapa? Saya nak 100,000 lah. Ustaz Adib kata 120 lah Ustaz. 1,000 macam murah sangat. 100 lah. Sembang. Memang saya minta 100. Bincang, bodek, apa semua kan. Tengah bersembang ni. Boleh? Okey. Bila bersembang, bodek, Ustaz Adib pun tengok siang, Ustaz Solah duit pun tak ada. Tak apalah Ustaz, 100 lah. Tak ada masalah untuk Ustaz Asyam Ustaz 100 lah. Okey, tak jual lagi ni, tak jual beli lagi ni, tapi dah confirm harga. Nak jual 100. Asal dia nak jual 120, saya buat bodek dapat 100. Jadi saya kata okeylah. 100, okey boleh. Okey, datang pula ketika itu Ustaz Amirul. Ustaz Amirul ada duduk tengah minum air kat sebelah kita orang ni. Tak, dia tak kenal saya, dia tak kenal pun Ustaz Adib ni. Dia kata, ni nak jual 120. Okey, saya ambil lah 120. Haram. Perbuatan Ustaz Amirul tadi haram. Walaupun menguntungkan penjual, betul. Menguntungkan penjual tapi haram.
Sebab apa? Dia akan menyebabkan saya bergaduh dengan Ustaz Amirul. Aku dah bodek sampai sejam nak turunkan harga daripada 120 jadi 100. Nak tiba-tiba kamu cantas kat tengah, selepas harga tu diberi kepada saya, mana dia setuju dengan 100, kamu cantas kata nak 120 pula dengan Ustaz Amirul. Ustaz Amirul ni seronok lah. Tak, baik-baik pun main dengan duit ni. Tak apalah Ustaz Adi lah jual kat Ustaz. Ada member nak beli 120. Boleh? Jadi, itu gambaran dia lah, gambaran dia. Harga dah sepakat dah. Harga 120. Kita sembang-sembang dapat 100. Jadi untung kat saya lah. Ustaz Amirul, Ustaz Adib pun tak ada masalah. Tiba-tiba orang lain cantas. Akhir sekali saya akan gaduh dengan dia ni. Ustaz Amirul ni. Kamu ni apa pasal? Aku nak beli 100. Bukan sebab tak ada duit. Kalau aku ada duit, aku bayar 200. Tak ada masalah. 100,000. Boleh? Tu tak boleh. Tu saum ala saumi akhi. Atau bai'u ala bai'i akhi. Jual ke atas penjualan kawannya. Saya jual kereta saya kepada Ustaz Amirul 120,000. Kita main 100,000 je sekarang Ustaz Amirul. Tak main dah. Sagar semua tak main. Okey, jadi saya jual kepada Ustaz Amirul 120,000. Ustaz Amirul pun terima kereta tu. Tapi dia kata khiyar 3 hari Ustaz. Okey, khiyar 3 hari tak ada masalah. Tak siap gambaran. Ka'an ya'rida 'ala al-bai' sil'atan duna sil'atin bi azyada mimma ba'a bihi fi zaman jawazil aqdi li anna yu'addi ila nadbihi wa fasakhihi. Okey. Tak ada masalah, gambaran yang sama. Saya jual kepada Ustaz Amirul 120,000. 120,000. Ustaz Amirul pun beli 120,000. Okey. Dalam tempoh khiyar, tak ada mari orang lain. Ada mari orang lain, dia kata apa? Ustaz Salah, kenapa jual ke Ustaz Amirul 120? Biar Ustaz jual, saya ambil 150. Faham tak? Ketika itu saya telefon Ustaz Amirul cancel. Ada orang nak beli 150. Akhir sekali Ustaz Amirul dengan orang tu akan bergaduh. Boleh tak? Jadi wal bai'u ala bai'i akhi. Jual di atas jualan orang lain. Juga tak boleh. Wa syira' ala syira'i akhi. Okey. Membeli atas pembelian orang lain. Ayya arida 'ala al-mushtari walau fi zamanil khiyar sil'atan khairan min al-mabi' bi aqalla mimma ishtara bihi. فإنه يؤدي إلى ندمه وفسخه. Okey. Ini gambaran macam mana? Gambarannya dia lebih kurang baik tadi. Cuba terbalik sikit. Saya jual ke Ustaz Amirul apa tadi? Kereta 120,000. Saya jual ke Ustaz Amirul kereta 120,000. Okey. Lepas tu ada orang lain. Contoh Faiz. Faiz pergi jumpa Ustaz Amirul. Dia kata, Amirul, kenapa kamu beli dengan Ustaz Salah 120,000? Kereta ni kalau kamu beli aku bagi 100,000 je. Tak, jadi kamu jimat dengan aku 20,000. Pasal beli kereta 120,000. Harga yang kamu boleh dapat 1,000. Tak, akhir sekali si Amirul menyesal, dia fasah, dia tu, dia ni. Satu dia gaduh dengan saya dah. Lepas tu dia gaduh pula dengan orang yang satu dia gaduh dengan saya, satu lagi saya akan gaduh dengan orang yang hasut si Ustaz Amirul ni. Boleh tak? Tu. Itu semua tak boleh lah. As-sawmu ala sawmi akhi. Jadi bezanya as-sawmu ala sawmi akhi ni dalam proses perbincangan, lepas tu dah setuju harga cuma belum bayar, belum akad. Tapi baik dah berlaku jual beli. Syirak dah berlaku jual beli. Cuma lepas tu didatangkan satu perkara yang menyebabkan mungkin mushtari itu menyesal, baik itu menyesal. Ketika itu tidak boleh. Menyesal dan boleh menyebabkan fasah. Lepas tu menyebabkan pergaduhan lah antara sesama kaum muslimin. Wan najash, begitu juga haram najash. Jadi ini ataf pada yang sebelum ni. Wa yahrumu bai'ul hadir lil badi fi mata'in
tahumul hajatu ilah. Yang kedua, wa talaqqi al-qafilati li syira'i minhum. Ketiga, idza jahilu as-si'ar al-bala. Yang ketiga, was-saumu ala saumi akhi. Yang keempat, wal bai'u ala bai'i akhi. Yang kelima, wasyira'u ala syira'i akhi. Yang keenam, wan najash. Najash ni apa dia? Ini kalau bandel lah, Allah alam lah. Saya rasa ada kat bandel. Barang rare, barang apa orang panggil? Rare, barang vintage lah dia barang. Tak. Jadi barang tu harga je, contohlah baju ni. Harga RM50 je. Contohlah asal RM100.5. Tapi dah bandel jadi RM50. Tapi penjual sepakat dengan orang lain. Sepakat dengan 10 orang lain. Nanti bila aku buat apa tu orang panggil? Bit harga. Dah, kamu letak 100. Bila dah letak 100, kamu naik 150. Dah, jadi masing-masing ni orang lain-lain. Semua sepakat dengan penjual. Bila tengah bid, saya nak beli 150, saya nak beli 200, saya nak beli 300, saya nak beli 300.5. Harga naik sampai 500. Tapi harga yang naik tu dinaikkan oleh orang-orang yang telah disepakati tadi tu. Jadi penjual, pembeli betul tengok, mantap ni, memang baju ni memang mantap betul ni, harga dia memang mahal sungguh. Sampai orang boleh letak harga 500. Nanti kata aku letak 600. Bila letak 600 tu okey. Menang ke yang nak letak 600? Sebab apa harga naik sampai 600? Sebab ni, puak-puak yang menipu ni. Dia up harga dengan si penjual. Bukan dia nak beli, tak. Dia saja nak bagi orang lain rasa tengok terpengaruh. Macam baju tu bagus sangat. Jadi orang tu pun sanggup beli dengan harga 600, 700, 800. Sekali untung tu dia dapat dekatin sama-sama dia. Haram. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir ialah wa yahrumu at-tafriqu bainal jariyati wa waladiha hatta yumayyiza. Juga diharamkan tafriq, pisahkan antara hamba, antara ibu lah. Ibu hamba perempuan, wa waliha dan anaknya, hatta yumayyiza ay al-walad. Sehinggalah mumayiznya anaknya, sehinggalah mumayiz anak tersebut. Boleh? Di hukum yang terakhir ni apa dia? Haram dan juga tidak sah kita memisahkan antara anak dan juga maknya. Jadi seorang hamba lahirkan anak. Kita nak beli anak, sedangkan anak tu belum mumayyiz, haram. Sah tak sah? Kalau nak beli dua-dua, mak dengan anak. Kalau nak beli mak saja, anak kat situ, ataupun anak sahaja, mak masih kekal dengan tuan yang lama, haram. Kamu pisahkan antara mak dengan anak pada waktu umur yang budak tu belum mumayyiz, tak boleh. Kalau nak beli juga, boleh tunggu mumayyiz dulu anak, barulah boleh beli. Itu kalau belilah. Begitu kalau gadaikan. Gadaikan salah seorang. Ataupun bagi hadiah. Saya bagi hadiah. Saya ada hamba perempuan. Lepas tu saya perempuan tu ada anak dia. Anak tu saya ada kepada Ustaz Amirul sebelum anak tu mumayyiz. Haram dan juga tidak sah hadiah tu. Ataupun raddan bil aib. Itu tak tahu cerita ke mana. Hatta yumayyiz, sehinggalah anak itu mumayyiz. Okey. Kalau pisahkan dengan cara lain, makna bukan dengan cara jual beli, dengan cara rahan, bukan dengan cara hibah, tapi dengan cara apa? Dengan cara bebaskan. Bebaskan. Saya ada 2 orang hamba, saya bebaskan salah seorang. Saya ada 2 orang hamba, seorang anak, seorang ibu. Saya bebaskan anak dia. Mak kekal hamba lah. Ataupun mak dia saya bebas, anak kekal hamba. Itu tak ada masalah. Kalau bebaskan. Kalau jual, tak boleh. Kita jual salah seorang, kecuali lah anak tu dah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, tak boleh. Saling pisahkan antara mak dengan ibu lah. Mak dengan anak. Jadi wallahu a'lam. Selesai kat situ. Khatamlah kitab muqaddimah mukhtasar latif. Mukhtasar latif ni merupakan ikhtisar kepada muqaddimah al-Hadramiyah. Jadi selesai syarahan kitab yang ketiga lah dalam program daurah intensif 2021. Jadi macam tak daurah dah kita ni. Betul urusan baca kitab, insya-Allah.
Jadi lepas ni kita akan baca kitab. Jadi yang ada kitab tu tulislah khatam bila. Saya PDF ni. Khatam pada pukul 11.20 lebih kurang hari Ahad. Tak melalui online bersama saya. Tulislah tu kenangan dekat kitab tu. Tak, supaya nanti bila mengajar adalah kenangan tu. Boleh tulis hari, tulis tarikh, tulis di mana kamu khatam, di rumah kamu tu kat mana. Sebab nanti kita kahwin, kita pindah tempat lain. Tak, jadi biar adalah kenangan kita dekat tempat-tempat yang sebelum kita pindah tu. Lepas tu dengan siapa, melalui online. Kalau nak tulis lagi dalam musim lockdown ataupun look and down, tulis lah tu. Yang mana kematiannya telah mencecah 2,000 lebih. Yang mana tu kalau tulis kisah yang sadis sikit boleh lah. Berlaku pembunuhan, bunuh diri lebih daripada 200 orang. Lockdown sia-sia tu nak tulis lah supaya kenangan. Okey, tengok lagi sini lagu mana cerita pula. Okey. Yang terasa hati pula saya tak cenderung mana-mana, PAS ke UMNO ke PKR ke apa semua, tak minat dah. Bosan menyampah. Tapi bukanlah makna kita doakan keburukan untuk pemimpin kita, tak. Tapi tu tak masuk lebih-lebih tak minat, buang masa. Tak minat nak bergaduh. Jadi yang dengar ni PAS ke UMNO ke PN ke apa PhD ke apa semua ikutlah nama. Tak ada masalah, kita belajar, kita ambil manfaat sesama kita. Semua benda yang tak kena kita kena sebut lah. Sebab yang sebut tentang look and down ni bukan ahli politik je, tak. Bukan Najib Razak sahaja, tak. Dia memang sedap sangat sembang sebab dia membangkang. Dulu dia kena hentam, ni zaman dia pula. Dia hentam orang pula, biasa lah tu. Tapi bukan dia seorang. Ahli akademik semua dah bersuara dah. Rakyatnya susah, yang bunuh diri. Lepas tu kalau tengok yang jadi gila, yang ada belaka. Jadi kita suara atas dasar itu, bukan atas dasar kita ni menyokong melawan kerajaan, tak. Bukan atas dasar kita ni parti tertentu, tak. Tidak berminat. Bukan makna bila kebaikan dibuat oleh kerajaan kita nak hantam semua. Lepas tu kalau kebaikan dibuat oleh parti lawan yang bukan kerajaan kita nak hantam, tak. Itu bukan minat saya lah. Bukan minat. Malah menyampah benda lagu tu. Tapi benda yang berkait dengan rakyat, benda yang berkait dengan benda-benda lagu ni kita kena sebut. Sampai bila rakyat nak duduk dalam rumah? Kes kat kilang. Berlakunya banyak kes kat kilang. Lepas tu kamu tak bagi rakyat keluar. Kes turun ke tak? 13,000 dulu. Sekarang ni 5,000. Lepas tu nak kekal 5,000 sampai bila? Sampai kiamat? Sampai 2021. Kalau kamu bagi bantuan satu keluarga tu 3,000 sebulan, boleh tahan kira. Ni 500 nak makan apa sebulan? Kalau orang yang tidak ada simpanan, 500 nak makan apa sebulan, ya ikhwan, ya ahbab. 500 ni kalau 2 orang pun sesak dah. Ni kalau anak 3 orang, suami isteri pula 5 orang satu family, 500 nak makan apa sebulan? Tu. Benda gitu yang kita nak marah tu. Tak. Bacalah, tak ada masalah. Okey, yang ni lepas ni kita akan baca Al-Yaqutun Nafis. Kita anak muda zaman moden ni tak payahlah tak masuk sangat dengan politik ni. Kita terbukalah. Ayah-ayah kita, atuk-atuk kita tu biar ke dia lah. Itu dah yang dah ada yang apa yang itu tak boleh nak tak ubah, susah nak ubah dah. Ni. Yang kita yang anak muda yang hari ni kita rasa tak setuju, kita jatuh. Bukan jatuhkan dengan cara keganasan, tak. Akan masuk YouTube kan, mampus aku. Nak tangkap pula. Dengan cara mengundi. Tak. Tak kena ni jatuh kan. PRU masuk orang lain pula. Rasa tak kena. Biar ahli politik ni rasa reti bahasa sikit. Dia kalau dia buat tak molek, tunggu masa jatuh. Bukan ingat kekal selama-lamanya. Duduk kat atas. Jadi boleh buat benda dia suka, tak. Tapi kalau ada tak asuk sebutir, tu je lah. Tak boleh nak pindah dah. Okey. Jadi, syarahan saya akan rujuk kepada Mu'nisul Jalis lah. Syarah Al-Yaqutun Nafis. Tapi, kitab ni tebal juga. Saya tidak akan baca semua benda lah. Saya tak akan baca semua benda.
Cuma khulasah daripada kitab ini saya akan terangkan dalam syarahan saya. Boleh? InsyaAllah ta'ala. Sebab kalau kita baca sebiji, ni baru jilid 1. Tebal ni dah. Kalau tambah dengan jilid 2, dia jilid 2 dah. Jilid 1. Bila nak khatam tak tahulah. Berapa muka surat? 600 lebih, yani dekat 1000 muka surat lebih. Bila nak khatam lagu tu. Sedangkan matan dia macam ni ya, cuma dah ada ta'liq dah. Kalau tak pakai ta'liq, pakai yang atas saja, dia tak luas mana. Boleh, jadi saya akan baca matan, bukan baca syarah. Syarah tu daripada kitab ni lah, saya akan banyak rujuk kitab tu. Boleh insya-Allah. Okey, jadi cukuplah sekadar tu. Kita baca doa sikitlah. Sebelum tu kita sedekah Fatihah untuk muallif, lepas tu kita baca doa. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سخرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين الربانيين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين الربانيين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين الربانيين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ini selesai, alhamdulillah. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan bersama kitab Al-Yaqutun Nafis. Dan bila mana selesai khatam kitab Al-Ibanatu wal-Ifadah fi Ahkamil Haidi wal-Nifasi wal-Istihadah, juga kita akan gantikan masa tu dengan syarahan kitab Al-Yaqutun Nafis. Jadi cukup sekadar tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.